Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang, bersama saya Farah Hisham, moderator anda pada petang ini. Selamat datang kepada semua yang hadir dan menonton forum santai HLL Perdana pada petang ini. Dan kita didatangi ahli-ahli panel kita yang cukup terkenal. Di sebelah kiri saya, ahli panel yang pertama iaitu Dr. Azizi. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, handsome ya hari ni. Selalu macam ni. Okey, di sebelah kanan saya kita ada Dr. Ayu. Selamat datang, Doktor. Okay, terima kasih. Sihat, Doktor? Alhamdulillah sihat. Okey, dan hujung sana kita ada Syekh Aidil Azri. Ya, saya. Okey, sihat Syekh? Alhamdulillah, sihat belakang. Alhamdulillah. Okey, bertemankan pemandangan yang sangat indah ini. Sama-sama kita pada petang ini kita mengupas tajuk sedikit perkongsian yang bertajuk pendekatan motivasi dalam dakwah remaja. Jadi siapakah remaja? Remaja ni kita dapat lihat di sini adalah golongan belia yang berumur daripada 11 tahun sehingga 20 tahun. Dan golongan ini sentiasa mempunyai perasaan yang ingin mencuba dan suka memberontak. Ya. Jadi dari sudut perkembangan manusia pula, remaja ni menuju kepada satu peringkat perkembangan manusia, iaitu peringkat transisi antara peringkat kanak-kanak dan peringkat dewasa ataupun fasa peralihan manusia sebelum menjadi dewasa. Jadi kita tanpa membuang masa, kita nak terus bertanya kepada ahli panel kita lah di sini. Okey, jadi untuk ahli panel yang pertama, soalan saya, panel. Ya, saya. Okey, boleh tak Doktor terangkan secara lebih terperinci tentang apa itu motivasi? Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator di atas soalan yang diajukan. Saya kira soalan ini soalan yang baik untuk kita memulakan sesi perkongsian kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, menjawab persoalan yang diajukan, iaitu apakah itu motivasi, apakah itu konsep motivasi. Jadi pertamanya, marilah kita lihat perkataan motivasi secara literal, iaitu kita lihat perkataan motivasi itu datangnya sebenarnya daripada bahasa Latin, daripada sebuah perkataan bahasa Latin yang berbunyi movere. Perkataan bahasa Latin ini bawa maksud to move. Kalau dalam bahasa Inggeris maksudnya to move, dan dalam bahasa Melayunya kita dapat fahami sebagai untuk bergerak. Jadi mudah fahamnya, motivasi bermaksudnya untuk bergerak. Jadi dalam konteks secara keseluruhan, apakah itu motivasi? Motivasi ini merupakan suatu elemen penggerak yang ada di dalam diri seseorang manusia, di mana elemen penggerak inilah yang menjadi pendorong untuk seseorang itu melakukan sesuatu tindakan, untuk seseorang itu mencapai matlamat ataupun tujuan yang telah dia tetapkan di dalam dirinya. Baik, jadi motivasi ini juga boleh kita katakan sebagai satu kuasa yang ada dalam diri seseorang. Kerana apa saya cakap sebagai kuasa? Kerana ianya bertindak sebagai pendorong, perangsang, sebagai pemangkin untuk seseorang itu mencapai hasrat yang telah pun dia letakkan, yang telah pun dia tanamkan dalam dirinya. Jadi itu adalah maksud motivasi. Seterusnya saya rasa elok juga jika kita melihat bagaimana pula konsep motivasi berdasarkan sudut pandang Islam, khususnya daripada konteks dakwah, sesuai dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Jadi, berdasarkan sudut pandang Islam, motivasi ini adalah berdasarkan dorongan perasaan cinta. Mudah fahamnya, motivasi dalam Islam ini adalah cinta. Jadi bagaimana konsep cinta ni boleh kita terangkan supaya sesuai dengan konteks motivasi. Jadi konsep cinta ni kita boleh fahami sebagai apabila seseorang Muslim ataupun hamba Allah itu meletakkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi kecintaan kepada makhluk yang lainnya, maka konsep cinta ini boleh kita katakan cinta inilah yang menjadi faktor pendorong, perangsang, pemangkin untuk seseorang Muslim itu, untuk seseorang hamba Allah itu meningkatkan kualiti kehidupan beragamanya, khususnya golongan remaja, seperti apa yang kita akan bahaskan dengan lebih lanjut pada hari ini. Kerana apa? Kerana golongan remaja ini merupakan ejen perubahan di dalam masyarakat. Hala tuju negara, institusi, semuanya bergantung kepada kualiti kehidupan remaja pada hari ini. Maka sebelum saya menyerahkan kembali
majlis kita kepada saudari moderator, saya rasa menjadi tanggungjawab saya juga untuk menerangkan beberapa aspek yang penting sekiranya kita melaksanakan pendekatan motivasi di dalam dakwah kepada remaja ini. Jadi antara aspek yang saya ingin kupaskan, aspek pertama adalah aspek tujuan pendekatan motivasi itu sendiri. Apakah tujuan kita gunakan teknik motivasi ini bila kita nak dakwah kepada remaja? Tujuannya adalah supaya kita mampu menanamkan kefahaman yang mendalam di dalam diri remaja berkenaan dengan nilai-nilai agama serta kepentingan nilai agama tersebut terhadap kehidupan remaja. Pendek kata, kita lakukan pendekatan motivasi ini adalah supaya remaja ini dah faham secara mendalam, bukan sekadar faham sahaja, tapi faham secara serius dan secara teliti berkenaan dengan apakah nilai-nilai agama dan bagaimanakah kepentingan nilai agama ini di dalam kehidupan seorang remaja. Jadi kebaikan yang akan diperoleh apabila remaja faham nilai agama adalah remaja akan dapat melihat apakah manfaat, apakah relevansi kehidupan beragama jika diaplikasikan di dalam hidup seseorang remaja. Jadi itu aspek yang pertama. Bergerak kepada aspek yang kedua. Aspek yang kedua yang ingin saya huraikan adalah berkenaan dengan cara pelaksanaan pendekatan motivasi itu sendiri. Ini bermakna dalam menyampaikan dakwah menggunakan teknik motivasi, penyampaian dakwah itu mestilah berbentuk menarik dan relevan kepada remaja. Jadi antara cara yang kita boleh gunakan untuk lakukan teknik dakwah yang menarik dan relevan kepada remaja ni adalah, contohnya, sebagai contoh, kita boleh bawakan kisah-kisah kepada remaja, kisah-kisah yang ada unsur motivasi, ada unsur pemangkin semangat di dalam diri remaja. Kita juga boleh bawakan contoh-contoh yang bersesuaian dengan kehidupan remaja, dan kita juga boleh lakukan perbincangan yang mampu membina sasiah diri golongan remaja. Kerana apa? Untuk apa kita lakukan usaha-usaha ini? Supaya jika kita melakukan teknik ataupun cara dakwah yang menarik dan relevan seperti yang saya sebutkan tadi, golongan remaja ini akan merasai keindahan beragama Islam itu sendiri. Baik, itu aspek yang kedua. Setelah aspek pertama, tujuan, aspek yang kedua ialah cara pelaksanaan pendekatan motivasi. Kita bergerak ke aspek yang terakhir yang saya akan huraikan, iaitu kepentingan pendekatan motivasi itu sendiri. Jadi untuk apa sebenarnya kita nak guna teknik motivasi ini dalam dakwah kepada remaja? Tujuannya, kepentingannya adalah untuk kita melahirkan rasa tanggungjawab dan kepimpinan di dalam diri remaja. Kenapa elemen tanggungjawab dan kepimpinan yang saya sebutkan di sini? Kerana seperti sudah maklum, golongan remaja ini yang akan menentukan hala tuju negara, yang akan memegang tampuk kepimpinan negara pada masa hadapan. Maka tanggungjawab dan kepimpinan merupakan elemen yang sangat penting yang harus kita tanamkan dalam diri remaja. Jadi macam mana kita nak tanamkan dua elemen yang saya sebutkan ini? Kita boleh lakukan, kita boleh galakkan golongan remaja untuk melibatkan diri di dalam aktiviti yang mana aktiviti ini mereka boleh mengkontribusi. Maksud kontribusi ini, mereka boleh menyumbang sesuatu. Kerana dengan melakukan aktiviti-aktiviti ini, misalnya sebagai contoh aktiviti sukarelawan, dengan melakukan aktiviti ini, maka elemen tanggungjawab dan kepimpinan ini dapat dirangsangkan di dalam diri golongan remaja. Jadi itu antara tiga aspek utama yang saya dapat huraikanlah serba sedikit berkenaan dengan pendekatan motivasi dalam dakwah kepada remaja. Jadi kesimpulan untuk ucapan atau perkongsian saya, dapat kita katakan motivasi ini merupakan satu proses dakwah kepada golongan remaja. Dalam golongan remaja ini meningkatkan tahap pengamalan agama dalam hidup mereka. Jadi motivasi menurut konsep Islam ini menjadi pendorong, perangsang, pemangkin, peningkat keinginan untuk seseorang itu, khususnya remaja, untuk seseorang remaja itu memahami nilai agama, mengamalkannya, seterusnya menyebarkannya kepada orang lain secara efektif. Saya rasa cukup sekadar itu sahaja daripada saya untuk sekarang ini. Saya kembalikan majlis kepada saudari moderator. Masya Allah, terima kasih Doktor atas uraian yang sangat panjang dan jelas sekali Okey, jadi apa yang saya suka sangat, ada satu statement tu yang mana Doktor beritahu yang motivasi tu datang daripada perasaan cinta. Betul? Motivasi itu datang daripada cinta kerana bertindak selaku perangsang kita. Ya, terima kasih Doktor. Yes. Okey, seterusnya kita beralih pada Dr. Ayu. Okey Dr. Ayu, saya ada satu soalan. Okey, jadi soalan saya berbunyi, okey, apakah konsep tarhib dan tarhib dalam motivasi ni? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Farah atas soalan tersebut. Baik, sekarang saya akan menerangkan mengenai
perkaitan antara konsep targhib dan tarhib bersama dengan konsep motivasi konvensional itu sendiri. Baik, motivasi konvensional seperti yang kita tahu, motivasi ini adalah sesuatu perkara yang menyebabkan seseorang itu berasa lebih terdorong dan lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu. Itu adalah konsep motivasi konvensional. Akan tetapi dari segi pendekatan Islam, ianya dikatakan sebagai konsep targhib dan konsep tarhib. Baik, apa itu konsep targhib dan tarhib? Konsep targhib itu adalah apabila seseorang individu itu melakukan sesuatu kebaikan dengan mengharapkan mendapat ganjaran dunia dan akhirat. Manakala untuk konsep tarhib itu pula adalah apabila seseorang individu itu tidak melakukan sesuatu kejahatan supaya dapat mengelakkan diri daripada mendapat dosa dan kecelakaan di akhirat kelak. Jadi, apakah yang kita boleh kaitkan untuk motivasi dan kedua-dua konsep ini? Pertama, saya akan menerangkan mengenai persamaan dia terlebih dahulu. Untuk motivasi, kita rasa seperti apabila kita mendapat dorongan untuk melakukan sesuatu, motivasi ini lebih berfokuskan kepada dunia sahaja, dunia dan bersifat material sahaja. Maka apabila kita lihat daripada segi pendekatan melakukan kerja, sebarang kerja, seseorang individu itu akan lebih cenderung untuk melakukan kerja walaupun matlamat dia adalah untuk kebaikan. Sebagai contoh, apabila seseorang itu bekerja tetapi dalam masa yang sama dia mengambil rasuah dan tidak melaksanakan kerja dia dengan betul, itu adalah konsep motivasi yang salah. Kerana motivasi dia itu hanya berfokuskan kepada dunia sahaja kerana dia ingin mendapatkan ganjaran di dunia. Manakala untuk konsep targhib dan tarhib ini, apabila seseorang individu itu melakukan pekerjaan dengan memastikan kedua-dua konsep ini dia aplikasikan dalam kehidupan seharian dia, seseorang individu itu dan muslimat itu sendiri akan berasa seperti sekiranya dia melakukan pekerjaan itu dengan lebih amanah dan memastikan setiap pekerjaan itu telus, maka mereka akan dapat ganjaran di dunia dan ganjaran di akhirat kelak. Manakala untuk perbezaannya pula, apabila kita dapat melihat kepada konsep motivasi dan konsep targhib dan tarhib ini sendiri, motivasi ini lebih cenderung untuk seseorang itu melakukan kejahatan seperti yang saya katakan sebentar tadi. Mereka tidak memfokuskan kepada akhirat. Akan tetapi apabila seseorang itu memfokuskan kepada targhib dan tarhib ini, mereka akan berasa untuk mengejar akhirat lebih. Akan tetapi apabila mereka mengejar akhirat, dalam masa yang sama dunia itu juga akan mengikuti mereka dengan cara yang betul. Jadi, secara kesimpulannya, targhib dan tarhib ini perlu diaplikasikan oleh setiap individu itu untuk memastikan kita sebagai umat Islam itu melaksanakan setiap kerja-kerja kita itu dengan lebih amanah dan telus. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Ayu dengan hujahan yang sangat kemas dan orang kata mantap sekali. Okey, jadi itulah dia perkongsian daripada Dr. Ayu sendiri yang mana perkaitan antara konsep tarhib dan targhib dengan konsep dakwah itu sendiri. Terima kasih Doktor. Okey, jadi kita terus pada panel yang seterusnya, panel yang terakhir. Okey, Syekh. Okey, soalan saya, bagaimana motivasi itu mampu menjayakan jalan dakwah terhadap golongan remaja? Terima kasih kepada Cik Moderator atas soalan yang diberikan. Walaupun soalan yang diberikan nampak ringkas, tapi bagi saya ini suatu soalan yang padat ya. Jadi tapi tak apa, saya cuba untuk jawab setakat mana yang saya mampu. Jadi pertama sekali, kita kembali kepada maksud remaja yang telah diterangkan sendiri oleh Cik Moderator tadi, yang mana remaja ni adalah anak-anak yang berumur dalam lingkungan 11 hingga 20 tahun. Betul. Jadi anak-anak dalam lingkungan remaja ni, mereka dalam fasa ingin memberontak. Jadi sebab tu kita selalu tengok remaja bergaduh dengan mak ayah, bertekak mulut dengan kawan-kawan. Semua sebab apa? Sebab tak kena dengan apa yang dia nak. Tambah pula dengan cabaran
media sosial sekarang yang banyak mempengaruhi pemikiran anak-anak remaja ni sekarang kan. Jadi sebab tu kita kembali kepada soalan yang berikan tadi, kita nak tengok macam mana pendekatan dakwah secara motivasi ni dapat membentuk remaja ataupun belia yang ideal mengikut kepada syariat ataupun dakwah Islam sendiri. Okey. Yang pertama sekali, anak-anak remaja ni kalau dia nak berubah, dalangan dia sekejap okey. Yang pertama sekali, kalau kita nak tengok anak-anak remaja merubah adalah dengan diri mereka sendiri yang ingin merubah. Maksudnya diorang sendiri yang cuba nak cari nak mendalami agama ni, yang diorang sendiri yang nak cari Tuhan. Sebab apa? Sebab macam yang saya cakap tadi lah, anak-anak dalam fasa ni dia dalam fasa memberontak. Jadi apa benda yang dia tak suka kalau kita paksa. Contohlah kalau kita pun kan, kalau kita tengok mak kita penat masak kat rumah kan, kita tengok ada pinggan mangkuk kat sinki, kita niat baik, kita nak tolong lah kesian mak kita ni dah penat masak, kita lah tolong masuk pinggan kan. Tiba-tiba adalah suara abang kita ke ayah kita ke, kau ni duduk rumah saja tak buat apa-apa, cuba tolong mak tu masuk pinggan. Itu secara tak langsung kita rasa macam, bukan anak kata tak ikhlas lah kan, daripada kita rasa kesian, niat baik, kita nak tolong secara ikhlas, tapi bila macam paksa-paksa je tu kita tak suka, betul tak? Kita sendiri pun macam tu. Ni kan anak-anak remaja sekarang kan. Jadi sebab itulah bila anak-anak remaja ni, biar diorang sendiri rasa datang keinginan diorang nak berubah. Jadi bila diorang rasa nak berubah tu, insya-Allah Allah akan beri keikhlasan untuk mereka ni secara terus menerus berubah ke arah yang lebih baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak remaja ni kita kena tanamkan, mereka sendiri yang kena tanamkan rasa tanggungjawab dalam diri diorang ni sebagai generasi penerus. Ya, terpatahlah dengan kata-kata Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita nak tengok pemimpin kita masa hadapan, kita kena tengoklah generasi belia dan remaja kita pada masa sekarang. Jadi bila diorang dah tanamkan rasa tanggungjawab dalam diri diorang ni, diorang secara tak langsung, cara pemikiran diorang akan jadi lagi matang, lebih kreatif, lebih kritis. Bila diorang rasa ada tanggungjawab ni, bawa pula kepada usia-usia dewasa nanti, ataupun mungkin jadi pemimpin pada negara nanti, secara tak langsung cara pemikiran diorang akan lebih baik lah. Untuk orang kata ni lah, memimpin negara. Okey. Yang ketiga, anak-anak remaja ni dia kena ambil ibrah ataupun teladan daripada kisah-kisah pada zaman Rasulullah ataupun daripada tokoh-tokoh Islam. Saya bagi contoh, ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Usamah bin Zaid. Umur baru 18 tahun, telah diangkat sebagai ketua angkatan perang. Lawan dengan siapa? Lawan dengan Rom. Bayangkan, 18 tahun jadi ketua angkatan perang lawan dengan Rom, yang mana Rom pada ketika itu merupakan satu kuasa yang paling besar lah kat dalam dunia ni, pada zaman itulah. Jadi dia umur 18 tahun telah dilantik sebagai ketua angkatan perang. Kalau kita nak tengok contoh lain, ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih semua perkenal kan? Sultan Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun telah menakluk Konstantinopel, yang mana Konstantinopel tu menjadi kebanggaan lah bagi orang-orang musyrikin ni, sebab Konstantinopel tu tak pernah jatuh. Sampailah Sultan Muhammad Al-Fatih ni datang. Jadi kalau anak-anak remaja kita ni, dia mengambil ibrah, mengambil teladan daripada kisah-kisah zaman Rasulullah dulu, pada tokoh-tokoh Islam ni, secara tak langsung dia akan menimbulkan semangat dalam diri diorang untuk mendalami agama Islam tu, ataupun lagi baik diorang sendiri yang nak menyebarkan agama Islam tu. Dan saya rasa yang terakhir, pendekatan dakwah secara motivasi ini, dia boleh mengembangkan keyakinan diri serta meningkatkan spiritual
bagi anak-anak remaja ni. Kita tengok apa anak-anak remaja sekarang ni. Okay, kita tengok. Sebelum tu kita tengok macam panel pertama kita, Dr. Azizi kata tadi, motivasi, konsep motivasi ni sendiri dia merupakan konsep apa? Spiritual lah, dalaman kan. Dalaman yang mendorong untuk buat berfikiran positif kan, untuk jadi lagi baik. Jadi bila anak-anak remaja ni tahap motivasi diorang tinggi, secara tak langsung cara pemikiran diorang, apa-apa benda yang diorang fikir, diorang tahu baik buruk, diorang tahu yang mana penting, yang mana tak, diorang tahu yang mana kemahuan, yang mana kehendak. Jadi mengikut secara pemikiran diorang tu, diorang akan jadi lebih matang dan lebih berkeyakinan diri lah. Jadi saya rasa cukup kot daripada saya. 4 poin saya rasa 4 poin cukup kot, insyaAllah. Jadi saya kembalikan kepada Cik Moderator balik. Terima kasih pada Syekh Aidin atas perkongsian yang saya kira itu perkongsian yang sangat ilmiah lah kan, perkongsian yang sangat cukup bermakna sekali untuk kita, apa orang kata, nak meningkatkan rasa motivasi dalam diri kan. Macam tu. Okey, jadi hasil daripada jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh ahli panel kita tadi, apa yang dapat saya simpulkan daripada perkongsian pada petang ini, hasil daripada jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh ahli panel kita iaitu daripada Dr. Ayu, Dr. Azizi dan Syekh Aidit, maka dapat saya simpulkan bahawa pendekatan motivasi dalam berdakwah ni terhadap remaja merupakan salah satu perkara yang amat penting bagi mendorong mereka agar dapat memahami, mengamalkan dan menyebarkan nilai-nilai agama dengan lebih efektif, di samping meningkatkan tahap kehidupan beragama mereka. Dan pendekatan ini juga bertujuan untuk membimbing individu remaja menuju kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, bagi membentuk pribadi mulia pada para remaja ini, haruslah kita sentiasa memberikan motivasi kepada mereka melalui pendekatan ini agar dapat kita melihat perubahan mereka daripada buruk menjadi baik, nipis imannya hinggalah menjadi tebal dan kuat imannya, di samping mereka memberi manfaat kepada masyarakat, agama, seterusnya membina negara yang rakyatnya berpribadi mulia yang sentiasa melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Jadi saya kira kita dah di hujung-hujung perbincangan. Saya nak ucapkan terima kasih pada Dr. Azizi, Dr. Ayu dan Syekh Aidit kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saya. Okey, jadi saya kira kita berada di penghujung perkongsian. Saya berharap dengan perkongsian yang ilmiah ini dapat memberi manfaat kepada para penonton. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.